menyambung perbincangan, perbahasan dan boleh kata ulang kaji juga tuan-tuan dan sekalian pada perkara-perkara yang berkaitan dengan keampunan dosa, penghapusan terhadap kesalahan kesilapan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan hanya daripada perbuatan istighfar, keampunan dosa yang bukan semata-mata daripada solat sunat taubat. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, para tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini. Malaikat-malaikat yang mulia dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurniaan, segala rezeki-rezeki dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih dipanjangkan. Alhamdulillah, masih direzekikan, dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan perempuan sekalian, kesempatan, peluang dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama sekali lagi kita hadir mengimarah ke rumah-rumah Allah SWT, menyahut seruan dan panggilan Allah. Yang mana tuan-tuan perempuan sekalian, saya berpesan kepada diri saya khususnya, juga hadirin hadirat sekalian, jangan lupa marilah sama-sama kita maksimumkan ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berniat iktikaf, bagi menjadikan mudah-mudahan kehadiran kita, mudah-mudahan duduknya kita di dalam masjid, di dalam rumah Allah ini, bahkan dikurniakan pahala dan ganjaran daripada Allah, selain daripada segala pahala dan ganjaran yang dikurniakan seawal-awal daripada bersiapnya kita tadi. Bahkan tuan-tuan sekalian, begitu juga datangnya langkah-langkah kaki, pergerakan kita hadir tadi pun diberikan pahala yang berbeza. Begitu juga dengan solat-solat sunat, dengan zikir, wirid, doa yang kita laksanakan. Begitu juga dengan solat fardu maghrib yang kita tunaikan sebentar tadi. Maka termasuklah duduknya kita ini bukan sekadar pahala daripada majlis ilmu, tapi bahkan mudah-mudahan pahala daripada iktikafnya kita, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, seperti yang dijadualkan, kita bertemu pada malam ini untuk terus
menyambung perbincangan, perbahasan dan boleh kata ulang kaji juga tuan-tuan puan sekalian pada perkara-perkara yang berkaitan dengan keampunan dosa, penghapusan terhadap kesalahan kesilapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya daripada perbuatan istighfar. Keampunan dosa yang bukan semata-mata daripada solat sunat taubat. Bukan sekadar daripada taubat nasuha yang kita lakukan. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan puan sekalian, bahkan ada keampunan dosa daripada Allah Ta'ala, daripada amal ibadah. Amalan yang kita buat pun, rupanya sebahagian daripadanya ada bonus. Ada ganjaran lebih daripada Allah, iaitu keampunan dosa. Dan inilah apa yang kita akan sambung tuan-tuan puan sekalian. Terutamanya dalam menyedari bahawa kehidupan kita ni Masya Allah, kehidupan manusia biasa. Tak kata tuan-tuan puan saya yang di depan ni pun sama aja. Manusia biasa yang maksudnya keadaan kita ni tuan-tuan puan, manusia yang sentiasa melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesilapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah apa yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Seperti yang dinukilkan oleh pengarang kitab Ringkasan Riyadhus Salihin. Beliau menyebutkan kata-kata Imam An-Nawawi, Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau menukilkan bahawa Imam An-Nawawi menegaskan salah satu kewajipan ke atas kita ni tuan-tuan puan. Bukan kita sekadar wajib solat fardu, wajib puasa Ramadan, wajib bayar zakat, wajib pergi haji. Bahkan kewajipan kita ni termasuklah memperbanyakkan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikatnya kita manusia biasa yang terlalu banyak melakukan dosa, melakukan maksiat. Tak kata yang sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Itu benda yang orang kata dah lampau dah. Ini nak menjelangkan tidur je kita kejap lagi. Yang realitinya tak berapa jam lagi pun. Kemungkinan ada tuan-tuan puan yang akan tidur pukul 11 je lagi, pukul 12 adalah lebih kurang 3-4 jam. Tapi bakal kita akan lakukan dosa apa lagi, wallahu alam. Walaupun hanya dalam tempoh beberapa jam yang akan datang. Maka tuan-tuan puan sekalian, inilah apa yang sama-sama kita akan lanjutkan. Bukan sekadar dengan istighfar, bukan sekadar dengan taubat nasuha, dengan solat taubat yang kita tunaikan. Bahkan kejarlah juga keampunan Allah Ta'ala di sebalik amalan yang kita buat. Dia jadi rugi tuan-tuan. Terutama amalan yang buat tiap-tiap hari. Dia buat sentiasa. Rupanya ada bonus di sebalik amalan tersebut. Iaitu keampunan dosa. Tapi dalam masa yang sama kita tak usahakan perkara tersebut. Allah nak bagi lebih. Allah nak bagi benda yang bukan sekadar pahala. Tapi kita pula yang mensia-siakan. Apatah lagi tuan-tuan puan sekalian, keampunan dosa ni kena ingat. Ia benda yang kalau kita usahakan sendiri, Allahu a'lam, tak tahu dapat ke tidak. Cakap terang tuan, kita ni orang biasa. Kita minta doa, minta ampun, istighfar, minta hajat, tak tahu adakah benar Allah terima ataupun tidak. Bayangkan di zaman seorang ulama besar iaitu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, tuan boleh Google pun namanya. Beliau antara ulama yang banyak menyebutkan tentang tasawuf. Ni pada zaman beliau. Tak kata zaman kita tahun 2022 ni, zaman beliau, zaman Ibrahim bin Adham, beliau bahkan menyusun, menyenaraikan 10 penyebab yang menjadikan doa-doa kita itu terhalang untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu zaman beliau tuan. Zaman tu pun dia dah boleh senaraikan 10 benda yang menyebabkan doa tu terhalang. Zaman kita tuan ni sekarang ni tak tahu. Boleh jadi dah ada 15 dah kot. Boleh jadi ada 20 dah. Penyebab doa itu terhalang, tak sampai. Kalau kata minta ampun, tak tahu bagaimana Allah terima ataupun tidak. Maka mudah-mudahan tuan-tuan puan sekalian, usahakan juga dengan cara ini. Apa yang kita bincangkan malam ini, kita sambung daripada pertemuan lalu. Bahkan ada keampunan dosa, penghapusan terhadap kesilapan, kesalahan kita daripada amalan, daripada ibadah yang kita lakukan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka kita sambung pada malam ni amalan yang seterusnya. Bukan sekadar dapat pahala. Bukan sekadar melaksanakan perintah agama, perintah Allah. Bahkan bonus di sebaliknya, iaitu ada dosa yang akan diampunkan Allah Ta'ala. Tapi ada syaratnya. Nabi sebut dalam hadis-hadis sahih, ada
dia punya tata cara bagi mendapatkan bonus ini. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis yang menyebutkan tentang amalan ni sangat banyak. Saya kongsikan satu je. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah seorang ulama hadis yang sangat-sangat hebat. Beliau meriwayatkan seperti sabda Nabi SAW dalam sabdanya, man tawadda'a wa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti alfari. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan apa sekalian, amalan kita nak sambung malam ni, boleh kata kita dah buat tiap-tiap hari. Saya bulan kejap lagi pun ada yang buat. Terutama untuk insya' yang kita akan tunaikan. Makinlah tuan-tuan sekalian, rupanya ada bonus daripada Allah Ta'ala. Allah tu sayang kat kita kan, sebenarnya lebih daripada kita sayang diri sendiri. Minta maaf sebut kan, ramai di kalangan kita yang tak heran pun dosa masing-masing. Dengan rasa apa yang kita buat tu dah cukup dah. Jadilah Ustaz, malam-malam minggu ni boleh datang masjid, tunggu pula dengar kuliah, nak apa lagi? Boleh kata kan kita malam ni macam-macam hal. Tuan-tuan puan yang dapat hadir malam ni tunggu pula dengar majlis ilmu, memang tahniah dia ucapkan. Lagi kita malam ni malam minggu plus campur pula malam cuti sekolah. Tak apa urusan kita, Masya Allah kan, pastinya sibuk, pastinya banyak. Maka inilah yang kita doakan, mudah-mudahan tuan-tuan puan sekalian, bukan sekadar dengan amalan biasa, tapi pegang juga bahawa termasuk perkara yang penting untuk kita usahakan adalah pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu tuan-tuan puan, selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, kita jaga diri, kita sayang diri kita. Ada yang kerjanya buat medical check up je. Ada kita yang bahkan nak makan benda bergoreng, perah dulu dengan tisu. Ni saya biasa tengok tuan. Mak saya memang membesar di masjid. Daripada kecil memang dibawa ke masjid. Saya duduk di Kajang. Di Masjid Kajang itulah tempat saya besar. Daripada kecil umur 4, 5, 6, 7 tahun. Yang bila mana hujung-hujung minggu di Masjid Kajang dulu ada pengajian secara orang kata anjuran sama jemaah lah. Yang ni baca, yang ni semak, yang ni baca, yang ni semak. Samalah macam tadarus bulan Ramadan tu. Tapi yang dibuat ni lepas subuh, hari kerja. Dia tak ingat lagi tuan, di kalangan jemaah yang join halaqah Quran lepas subuh hari kerja ni dulu-dulu lah. Di kalangan orang pencen lah semua. Kan, otak-otak lah semuanya. Di habis tu selalunya adalah jamuan, pergilah mana-mana kedai, adalah seorang belanja. Saya ingat sampai sekarang. Ada di antara mereka, tuan-tuan haji, otak-otak ni sampaikan kalau makan goreng terperah dulu. Dipicitnya goreng pisang dah kan, lepeh habis. Macam goreng pisang kena lenyek aja. Tu nak kata dah kan, nak makan, makan. Tapi masalahnya tengok minyak tu, beluh juga kita tengok kan. Banyaknya minyak. Dan macam kuah minyak dah. Ini perahnya goreng pisang tu. Hancur lebu. Baru masuk dalam mulut. Itu nak kata kan, kita tak nafikan memang menjaga kesihatan. Menjaga apa yang ada di badan tubuh kita ni benda yang besar. Benda yang penting. Maka itulah yang kita usahakan. Duduklah buat medical check up. Duduklah pergi rawatan sana, rawatan sini. Makan bersukan. Kalau kata minum pun sama. Tengokkan manis ke tidak. Dalam macam yang sama, muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tu kasih kat kita lebih pada tu lagi. Tak terbayang kita. Ada yang mengasihi kita lebih daripada kita kasih diri sendiri. Inilah realitinya tuan-tuan puan. Buktinya apa? Buktinya Allah punya sayang ke kita sampai ke kita pun tak perasan, kita pun tak ambil indah. Iaitu Allah sangat prihatin terhadap dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ini yang mungkin kita terlepas pandang tuan-tuan puan. Duk jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan, duk buat check up, duk buat rawatan itu, duk buat rawatan ni. Dalam masa yang sama jangan terlupa usahakan juga untuk kita hapuskan dosa-dosa yang ada seboleh mungkin. Maka inilah tuan-tuan puan, satu daripada kasihnya Allah kepada kita, diberikan bonus pada amalan-amalan harian kita. Yang mungkin kita tak perasan pun, ada yang mungkin tak pernah dengar pun. Dan inilah kita akan lanjutkan malam ini. Bahkan ada keampunan dosa daripada Allah di sebalik wuduk yang kita ambil. Yang mungkin tuan-tuan tak pernah kita terfikir pun, saya ambil wuduk ni Ustaz sebab dah semayang. Saya ambil wuduk ni Ustaz sebab tadi dah batal. Kan, tak terbayang pun ada nak ampun dosa, nak hapus dosa ni. Maka inilah tuan-tuan puan sekalian, sabda Nabi SAW seperti yang dibacakan tadi, yang mana Nabi menyebutkan adalah syarat dia.
Dia tidaklah jadi benda ni murahan pula. Jadi kalau jadi sembrono gitu, tuan, orang tak hargai. Ada syarat dia. Untuk bagaimana? Yang layak diberikan bonus daripada Allah SWT. Bukan sekadar dapat pahala. Bukan sekadar boleh je nak pergi semayang sebab dah ada wuduk. Tapi dapat bonus keampunan dosa. Tuan-tuan puan sekalian, Nabi sebut dalam sabda yang tadi yang bermaksud, man tawadda'a wa ahsanal wuduk. Barang siapa yang berwuduk. Tak kisahlah kan apa istilahnya. Ambil wuduk, angkat wuduk. Di istilah angkat wuduk kan bulat-bulat kita terjemah daripada niat tu sendiri. Raf'al hadasi. Raf'a ni maksud diangkat. Apa je benda kan kita ambil, kita angkat tu maksudnya rafa'a. Maka diterjemahkan dulu-dululah kita punduk tu kan. Nawaitu raf'al hadasi, kita mengangkat wuduk. Itu terjemahan kita dulu. Dia sama kan waktu kita mengucap. Baik dalam solat kita ataupun siapa-siapa yang masuk Islam. Dulu-dulu diterjemahkan aku naik saksi. Naik saksi entah kalau budak-budak sekarang baca tak faham dia orang. Nak naik mana lah tu kan. Naik apa tu? Dia tuan-tuan kita terjemah begitu naik saksi. Kenapa? Kerana asyhadu tu satu penegasan. Asyhadu ni tuan-tuan bila kita mengucapkan kejap lagi kita akan solat. Waktu tahiyat kan asyhadu tu maksudnya bukan macam aku cakap. Bukan aku cakap, aku sebut, aku lafaz. Aku ungkap, bukan. Kerana aku cakap, aku sebut, aku lafaz tu lain dia punya perkataan dia. Dalam bahasa Arab kan kalau aku cakap dia akan jadi aqulu. Qala tu berkata, bersabda. Kalau macam hadis tu qala Nabi, bersabda Nabi. Kalau aku berkata jadi aqulu. Tapi kita mengucap bukan begitu. Sama juga tuan-tuan, kita mengucap tu tali terjemah, aku melafazkan. Kerana dalam bahasa Arab melafazkan tu alfazu. Lafaz tu memang bahasa Arab pun kita ambil bulat-bulat jadi Melayu. Maka ketika mengucap bukan kita lafaz. Bukan aku ucap, aku sebut, aku ungkap, aku nyatakan, bukan. Kita terjemah aku bersaksi. Ataupun dulu aku naik saksi. Kerana kalimah syahadah dia bermaksud ucapan yang mesti dibuat dengan penuh kesedaran. Ucapan yang mesti ada kefahaman waktu disebut. Mesti diucapkan dalam keadaan betul-betul dengan sepenuh jiwa. Bukan sambil-sambil mengantuk aja. Kan? Ataupun sambil-sambil lewa, sambil tak ya je. Asyhadu sana, asyhadu sini tapi tak faham. Ini ada dulu-dulu kalau siapa ingatlah. Ketika meletuhnya semula nasyid. Ni saya ingat betul tuan sebab waktu tu dia punya pecah rekod. Sampai segala kaset-kaset artis terkenal pun kalah. Artis rock Malaysia ke, artis apa ke, zaman dulu masih zaman kaset lagi. Tahun 97, 98. Dia punya terjual album tu lebih 600,000. Yang mula-mula naik baliklah nasyid kan. Jadi tuan-tuan antara lagu yang terkenal kumpulan nasyid waktu dia meletuh balik tu, salah satunya lagu mengucap tu lah. Dua orang menyanyi. Hatta yang non-Muslim pun. Ni terutama non-Muslim yang di luar bandar yang rapat dengan Melayu. Banyak juga tuan, kita je perasan tidak lah. Sebab saya dulu pernah mengajar kolej nursing, kolej kejururawatan. Yang datang belajar tu bila kita ajar subjek moral, subjek moral ni non-Muslim lah. Bila tengok narai nama tu terperanjat. Kelas ni kelas non-Muslim, tapi bila tengok nama masing-masing ada yang guna bin. Yang perempuan guna binti. Heran kita dibanyakan. Rupanya ni jenis non-Muslim yang belum, orang kata tak ada tradisi nama. Dia ambil cara kita orang Melayu memberi nama. Jadi dia orang non-Muslim pun guna bin juga. Mereka non-Muslim guna binti juga. Ada tuan non-Muslim macam tu. Yang jenis rapat dengan Melayu. Sampai kan setakat lafaz agama tu dia cincai je sebut. Setakat sallallahu alaihi wasallam. Setakat lafaz-lafaz mudah Allahu Akbar, Subhanallah tu biasa dia. Dia tuan-tuan sekalian ada. Di Malaysia kita ni non-Muslim macam tu. Yang setakat lafaz-lafaz yang selalu kita sebut tu kacang je. Setakat jawab selawatkan Nabi SAW dia pun boleh sebut. Yalah nama pun bin. Nama dia orang pun ada binti. Maka waktu itulah. Ketika lagu ni tengah terkenal, duk asyhadu kata-kata. Kan? Lagu tu lagu mengucap. Maka tuan-tuan puan sekalian, lafaz syahadah yang betul-betul mengesahkan masuk Islam adalah lafaz syahadah yang penuh kesedaran. Yang diucap tu mesti ada saksi.
Yang diucap itu mesti dalam keadaan yang dia betul-betul faham apa maksudnya. Dia faham apa kesannya bila mengucap. Baru dikira benda tu sah sebagai orang yang mu'allaf masuk Islam. Bukan setakat menyanyi sambil mengucap, tepi jalan lah, dekat bus stop lah, sambil menyangkul lah. Itu dulu waktu lagu tu tengah top lah. Maka tuan-tuan puan sekalian, kita terjemahkan asyhadu tu aku bersaksi, aku naik saksi, bukan aku sebut, bukan aku cakap. Kerana mengucap itu adalah betul-betul kita lakukan dengan penuh jiwa, penuh raga tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tuan-tuan puan sekalian, balik kepada apa yang kita tengah bincangkan ini, Nabi sebut bagi mereka yang berwuduk ataupun mengangkat wuduk, syarat dia apa nak boleh dapat bonus ni? Bukan kadar pahala, bukan kadar lepas tu boleh semayang, tapi dapat pula keampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Syaratnya kata Nabi, wa ahsanal wudu. Dia bukan kadar ambil, tapi dia perelokkan sebaik mungkin wuduk tersebut. Yang disebut Nabi SAW, kalau siapa yang beginilah keadaannya, betul-betul dia jaga sekalian benda yang menyempurnakan wuduk, ganjarannya apa? Kata Nabi lagi, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti asfari. Atau kama qala Rasul SAW. Akan terampun dosa tuan-tuan puan. Nabi sebut tu dengan cara yang real. Ni kalau dalam movie boleh buat lah. Kalau realiti kita macam sekarang kan memang tak nampak. Tapi Nabi sebut dalam hadis, akan terampun dosanya dengan cara apa? Keluar dosa-dosanya itu daripada bawah jari jemarinya, daripada bawah kuku-kukunya. Keluar wuduk itu, daripada wuduk tersebut keampunan dan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut kalau betul-betul spesifik dan terjemahannya tahta asfari. Tahta asfari maksudnya bawah kuku ni. Bawah kuku kita ni akan keluar dosa-dosa hasil daripada wuduk yang dilakukan sebaik mungkin. Muslimin muslimat rahmakumullah. Maka dengan apa yang Nabi sebut ni, macam mana nak mencapai wuduk yang terbaik tu? Wuduk yang Nabi sebut dengan perkataan wa ahsana. Ahsana dia tuan-tuan bukan ambil. Ahsana ni bukan ambil wuduk, bukan berwuduk. Ahsana ni maksudnya diperbaik seelok mungkin. Kan orang kata kalau macam markah tu A+ lah. Itulah wuduk yang melayakkan keampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat sekalian, maka disempurnakan wuduk itu sebenarnya benda tu kita semua tahu. Cuma terus-terang saya cakap sama ada kita buat ke tidak aja. Sama ada teringat ke tidak aja. Jadi pada akhir tuan-tuan puan, mudah-mudahan lepas daripada kuliah kita malam ni, terpulang masing-masing lah. Kalau betul-betul kita merasakan ampun dosa tu benda penting, ini salah satu tuan bonus daripada Allah. Dah lama pecah rahsia dah. Tak rahsia pun sebenarnya. Ada je hadis dalam kitab hadis. Cuma kita je mungkin terlupa pandang, terlupa. Ataupun kita yang tak perasan. Tuan-tuan puan sekalian, maka nak mengejarkan keampunan dosa ni, dia punya penyempurnaan tu sebenarnya dalam banyak aspek. Yang saya doakan mudah-mudahan lepas pada ni tuan-tuan buatlah balik. Terutama kalau ada yang dah lama tak buat, ada yang dah terlupa, ada yang tak ingat. Dia sempurnakan wuduk tu, dia bermula daripada sebelum lagi. Sebelum ni maksud kan sebelum niat. Bukan maksudnya sebelum pergi kat pipe tu. Sebelum pergi kat pipe tu jauh sangat tu. Maksudnya sebelum niat. Niat ni waktu bila? Niat berwuduk ketika air sampai ke muka kan. Dia sebelum air sampai ke muka kan sebenarnya dah bermula kesempurnaan wuduk itu. Iaitu dengan kita menyempurnakan segala sunat-sunat sebelum daripada wuduk itu diniatkan. Dan minta maaf saya sebut tuan. Ramai dekan kita yang dah lama tinggalkan. Sebelum niat bersemuka tu pakai halal je. Mungkin ada dekan kita yang dah lama tak berkumur-kumur sebelum ambil wuduk. Yalah kan, mungkin kita rasa benda tu dah buat tadi. Ustaz, memang saya lepas makan saya akan kumur. Saya lepas makan memang saya terus busuk gigi. Itu yang tak ingat tu. Dia tuan-tuan berkumur sebelum wuduk ni bukan masalah ada makanan ke tidak. Masalah dia memang sunat. Dia memang benda sunat. Ada sebab ke, tak ada sebab ke, mulut kita bersih ke, mulut kita tak ada makanan ke, itu tak ada hal. Yang penting buat. Kerana berkumur sebelum wuduk itu salah satu daripada sunat wuduk. Begitu juga tuan-tuan, kemungkinan ramai dekat kita yang dah lama tak istinsyak. Istinsyak pun mungkin dah lupa apa benda istinsyak tu Ustaz. First time dengar tu.
Istighfar lah tuan-tuan, kita masukkan air dalam hidung. Mungkin dah lama tak buat, dah tak reti dah kan. Tak pandai dah, dia masuk air dalam hidung tu sampai kotak terus. Tak reti dah. Ini lah tuan-tuan, hakikatnya dia sunat-sunat yang sangat disayangkan. Kalau selama ni kita mengejar amalan sunat yang bermacam-macam. Nah, ini pun satu hal, tuan-tuan, saya nak sebut sikit. Kesukaan kita, azam kita selalunya menambah amalan sunat yang berbagai, berbeza-beza. Ada yang suka semayang macam-macam jenis. Ada yang suka bersedekah macam-macam orang dihantar. Ada yang suka puasa macam-macam jenis puasa. Dalam macam sama tuan-tuan puan, ia tidaklah salah terus kan, memang sangat baik. Cuma yang kita jadi galak sikit. Orang kata jadi galau sikit lah. Bila mana amalan sunat yang dibuat macam-macam tu. Kalau kata semayang dia jaga semua, yang qobliyah, yang ba'diyah, yang duha, yang solat wuduk, yang segala macam semayang dia buat. Tapi dalam macam sama tuan-tuan puan, sangat disayangkan kalau amalan yang dibuat tu tidak dengan markah yang penuh. Dia kalau semayang tu dalam masa yang sama banyak bacaan tak baca. Contoh kalau solat sunat kan, ramai kita yang mungkin tak terbaca pun surah selepas Al-Fatihah. Kan, pakai halal je kan. Kalau Ustaz saya dah sembahyang, qobliyah ba'diyah ni okey dah tu, nak apa lagi? Bukan masalah nak apa, kan masalah rugilah. Kerana selepas Al-Fatihah, patutnya bacalah surah apa-apa yang pendek. Mungkin ramai dah tak baca, tu rukuk je kan. Itu mujur ada rukuk kan. Kalau tak ada rukuk tu bang, mungkin terus daripada Al-Fatihah terus terjun je. Mujur ada rukuk. Itu kita nak katakan, sempurna amalan itu, kadang-kadang kita tak kejarkan perkara tersebut. Macam solat kan mungkin ramai kita dah lama tak baca doa iftitah. Terutama sembahyang sunat lah. Solat fardu mungkin kita akan baca. Sebab lalu imam rakaat pertama dia akan diam. Bila imam diam tu kita faham lah kan. Imam lepas dia takbiratul ihram, kita pun doa iftitah. Ni sembahyang sunat ni. Ramai yang pakai halal je wassalamu terus. Baru mula sembahyang dah wassalamu dah. Berapa? Langsung tak ada dibaca doa iftitah. Surah lepas Al-Fatihah pun sama halal je. Dan begitu juga tuan apa yang berlaku kepada pergerakan solat. Baik rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Mungkin ramai yang sekadar perbuatan ada, baca tak ada. Ini kita nak sebutkan tuan-tuan puan, rugilah. Dan ini yang kita bincangkan, begitu juga dalam wuduk. Kita dah kerjakan macam-macam amalan. Kau boleh nak semayang satu hari 50 rakaat. Kau boleh nak puasa, nak buat macam-macam puasa. Tapi sangat disayangkan bila mana amalan tersebut compang-camping. Rompong sana, rompong sini, tak disempurnakan sunat-sunat di dalamnya. Macam kita solat kan, jangan lupa semua bacaan solat tu doa semua. Ada di antaranya sampai kita minta ke Allah tu 8 benda. Kita baca tu punya sekejap tuan, tak lama pun, setengah minit tak sampai. Tapi 8 benda kita minta. Iaitu lebih tepat lagi pada ketika duduk ni kita antara dua sujud. Duduk antara sujud, tak mana ada lama kan, seminit tak sampai. Cuma kita perasan ke tidak aja bacaan itu sebenarnya merangkumi 8 doa kan. Cuba kita lalu Cuba kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak 8 tu. Tu belum kira lagi kalau yang hafal lagi panjang-panjang punya. Punya sekejap tanda tak ada berpeluh pun. Tak sempat apa pun. 8 benda kita minta kepada Allah waktu duduk antara sujud. Dia sayang sungguh. Kalau pada akhirnya ada pergerakan tapi bacaannya tak ada. Kan? Ada dia punya rukun sunat tapi tak disempurnakan sebaik mungkin. Inilah tuan-tuan puan. Kita menyedari kita tak mampu nak amal banyak-banyak macam generasi terdahulu. Imam kita Asy-Syafi'i kan, dia punya banyak baca Quran sampai orang sekarang dah mula tak percaya. Ini tuan-tuan kena tengok kat internet lah. Orang sekarang dah mula persoalkan. Ya ke satu hari boleh khatam 2 kali Al-Quran? 30 juzuk kali 2. 30 juzuk kali 2 tak maksudnya 60 juzuk satu hari satu malam. Itulah bacaan Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan. Sebulan Ramadan 60 kali khatam. Memang tak mampu kita Orang dah mula persoalkan ibadah tu. Yang kelakar je dia persoalkan tu, dia kata apa? Dia compare dengan bacaan dia. Aku kalau baca pun tak dapat macam tu. Banding dengan kita, memang tidak lah tuan. Kan? Baca kita dengan tak nampaknya, dengan tersangkutnya, dengan kelautnya. Itu belum kira lagi baca Quran, kena besar-besar Quran. Kan? Cakap terang-terang, ramai kita kena Quran besar-besar.
Dan Quran besar pun tak nampak juga. Mana spek mata? Kan? Tak ada spek mata, tak baca juga. Ini banding dengan kita. Tapi memang tidak lah. Itu yang kita sebutkan tadi. Dengan amalan kita yang minimum, sangat disayangkan kalau kita tak sempurnakan sebaik mungkin setiap kali kita buat suatu amalan. Nak banyak macam ulama dulu memang tak ada dah. Rupa yang sikit tu pula tak dibuat dengan sebaik mungkin. Dan inilah tuan-tuan yang berlaku pada wuduk kita. Kalau boleh, wuduk kita yang tak banyak mana ni buat dengan cara yang paling terbaik. Kan orang kata tip-top. Bahasa sekarang ni tip-top punya wuduk. Dia dah bermula sebelum lagi daripada niat. Dengan berkumur-kumur. Dengan masuk air dalam hidung, masuk tangan. Benda-benda mudah je pun. Tak ada susah pun, kan senang semua. Kemudian begitu juga ketika wuduk sedang dilaksanakan. Pun ada kat sunat yang dah ada orang tak buat dah. Antara yang ramai dah tinggalkan. Kalau mungkin buat pun buat gitu-gitu je. Iaitu ketika berwuduk, dibasuhnya telinga kedua-duanya. Ni pun sama kan. Pakai skip je. Pakai halal je. Sedangkan ia di antara sunat yang tak ada susah pun tuan. Nak kata nanti basah Ustaz masalah. Memang dah basah dah pun. Ni muka dah basah habis dah kan. Tangan dah basah habis dah. Kita basuh muka tapi memang dah sampai sikit-sikit dah telinga kita. Dalam masa yang sama, rupanya tak terbasuh juga telinga tu. Pakai langkah terus. Disebabkan dia sekadar basuhan sunat. Dia tuan-tuan tak ada rugi apa. Allah Ta'ala tak adalah jadi apa-apa rugi. Kita lah yang rugi. Bila tak benar-benar sempurnakan sesuatu amalan kita yang memang dah sedia tak banyak. Kan amalan kita ni orang kata ciput je. Bahasa budak-budak sekarang ciput secuek je. Tak banyak pun tapi sangat disayangkan bila tak disempurnakan sebaik mungkin. Kemudian seterusnya muslimin muslimat rahmukumullah. Wuduk yang sempurna bukan sekadar Allah bagi bonus ke ampunan dosa. Antara penyempurnaan yang terhebat tuan-tuan walaupun pada kita ambil wuduk je. Iaitu apa yang patutnya kita buat ketika selesainya wuduk. Waktu habis wuduk dan pun ada satu sunnah yang punya dah besar. Sampai Nabi sebut adalah hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Kita mungkin kata dan benda ni sangat biasa. Amalan selepas wuduk ni doa sebenarnya. Mungkin kita rasa tak ada apa sangat. Lah Ustaz ingatkan lepas wuduk bersedekah ke? Lepas wuduk sembahyang 5 rakaat, 10 rakaat ke? Tak ada berat apa tuan, punya senang. Tapi ganjarannya punyalah hebat. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam mafhumnya, mereka yang istiqamah mengamalkan perkara ini, maka dijamin oleh Nabi SAW akan masuk ke dalam syurga Allah nanti daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Pilih saja tuan. Pilih nak masuk pintu yang mana. Hanya dengan istiqamah melakukan perkara ini, iaitu membaca doa setiap kali selesainya kita berwuduk. Yang tak dinafikan tuan-tuan dan dapat ini memanglah kena ikut dengan segala benda wajib yang lain kan. Jangan ada yang buat kelakar pula. Lah Ustaz senang je masuk syurga. Baca doa lepas wuduk je. Semayang puasa macam mana? Semayang puasa zakat dan jangan tanyalah itu memang wajib buat. Kan benda haram pun gitu memang tak boleh buat pun. Yang kita masukkan di sini adalah amalan sunat ini menyediakan kita lebih kelayakannya. Dia macam interview kan, macam budak-budak calon-calon interview ni dia punya sijil lebih dia apa. Kan kalau takat sama macam calon lain, aku ada degree, kau ada degree, aku first class, kau first class, dah tak ada beza dah. Yang kita masukkan di sini adalah tambahan tu. Benda wajib memang kita jaga. Benda haram memang tak buat. Ni tambahan ni. Yang melayakkan kita mudah dapat perkara yang dijanji oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan sekalian, maka apakah doanya? Yang begitu besar. Yang mungkin kita macam tak terbayang lah, itu je. Sampai boleh masuk syurga mana-mana pintu. Ni kita tak boleh kata pun, tapi memang sahih. Disebut sendiri oleh Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi. Dalam doa yang sebenarnya sangat terkenal. Saya yakin tuan-tuan, kalau tak pernah hafal pun mesti pernah dengar. Sama ada cucu kita baca, dengar kat radio, dengar kat TV, ataupun dulu memang pernah belajar tapi dah lupa. Terlalu mudah doa ni. Kerana sebahagian daripada doa ni sebenarnya lafaz syahadah. Yang kita sebut awal tadi lah. Asyhadu tu. Hanya tambah hujung aja. Yang bahagian hujung tu pun selalu kita dengar sebenarnya. Iaitu Nabi SAW menegakkan doa yang melayakkan seorang itu dijamin syurga Allah dengan mana-mana pintu dia nak masuk.
Seperti sabdanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan hadis ni, doa ni kalau siapa pernah dengar, pernah amal, sebenarnya yang kita amal tu lagi panjang. Yang Nabi sebut sampai situ je. Yang selalu budak-budak tadika belajar, nanti dia ada sikit lagi berjuang dia. Lah dia apa? Lah sekali ujung dia, waj'alni min ibadika salihin. Lagi panjang kata dekah. Yang budak-budak tadika belajar tu lagi panjang daripada yang Nabi sebut ni. Maka inilah doanya tuan-tuan, tak ada apa rahsianya. Nak kata susah pun tidak. Pelik tuan kalau kata susah, benda doa sangat terkenal. Separuh depan tu kita hafal dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, ataupun kita habiskan waj'alni min ibadika salihin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah penyempurna kepada wuduk yang kita ambil. Yang Nabi sebut dalam hadis yang kita lalukan di awal tadi, tuan-tuan, yang melayakkan dapat keampunan dosa, yang melayakkan dapat bonus daripada Allah ni bukan sekadar wuduk lepas tu habis. Bukan sekadar wuduk tapi cincai. Bukan sekadar wuduk tapi tidak dilakukan segala sekalian sunat-sunatnya. Tapi syarat Nabi sebut, wuduk yang dibuat sebaik mungkin wa ahsana, diperbaikkan seelok-eloknya. Dan sebenarnya tuan-tuan, yang kita bincang sunat-sunat wuduk ini baru yang pertama. Menyempurnakan wuduk seperti yang diajar Nabi SAW. Jadi yang pertama tuan-tuan, usahakan buat sekalian sunat-sunatnya. Sunat sebelum, sunat ketika wuduk dan sunat selepas. Kalau siapa yang tak lancar, yang dah lupa, yang baru nak hafal balik, tuan, Google je. Kalau tak reti mana, minta anak printkan. Ataupun anak cari kat Google, forward dekat WhatsApp. Bapak nak kau cari doa ni, biar yang besar-besar sikit. Bapak nak amal. Ataupun kita nak amalkan kan, suruh anak carilah. Biar yang besar-besar sikit, forward kat kita jadi gambar. Doa selepas wuduk, yang punya lah hebat. Orang kata memang macam lelong je, Allah memang nak bagi je. Tak ada syarat yang susah pun. Kadar itulah doa yang melayakkan kita pilih mana-mana pintu untuk masuk ke syurga Allah nanti, yang diikuti dengan sunat-sunat sebelumnya. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, itu yang pertama. Diperbaikkan wuduk secantik seelok-eloknya dengan sekalian sunat-sunatnya dijaga. Yang kedua tuan-tuan sekalian, wuduk yang dibuat sebaik mungkin itu adalah dengan sekalian apa yang kita buat itu dilebihkan. Dilebihkan dalam wuduk ni ada dua perkara. Yang pertama tuan-tuan sekalian, wuduk itu dilebihkan dalam konteks kawasan basuh. Kawasan basuh itu dilebihkan. Kalau kata tangan, atas sikit dia bersiko. Kalau muka lebih sikit, biar kena telinga, biar kena sampai kita punya tengkuk ataupun nak tekak lah. Istilahnya apa? Ini pun daripada hadis juga. Ketika berwuduk lebih yang pertama, istilahnya Nabi sebut dengan perkataan ghurrah muhajjalin min asaril wuduk. Ghurrah muhajjalin, tuan-tuan, ini yang kita sebutkan. Kawasan wuduk yang dilebihkan basuhannya, dia jadi apa tu? Bukan kadang menyempurnakan wuduk dapat bonus ampun dosa tadi. Ghurrah muhajjalin juga tuan-tuan dapat pula benda lain. Kan memang Allah nak bagi tuan. Tinggal kita nak ke tidak aja. Ghurrah muhajjalin ni dapat pula bonus lain yang disebut Nabi SAW, perkara yang menjadikan umatku mudah dikenali di akhirat kelak. Nak bagi syafaat pun lagi senang. Kenapa? Kerana anggota wuduk kita, kan, lagi-lagi kalau sampai kita selalu basuh lebih sikit, dia adalah anggota-anggota badan yang akan nantinya bercahaya di akhirat kelak. Menjadikan Nabi SAW mudah mengenal mana satu umatnya. Ialah manusia berbilion tuan. Yang kata dekat masyarakat ni sekarang ni, pukul 8.20 ni pun kalau tak salah saya, manusia sekarang ni lebih kurang 7 bilion lebih. 7 bilion yang sekarang tuan boleh campur daripada zaman Tok Adam dulu. Belum campur yang sampai kiamat. Bayangkan berpuluh bilion orang berkumpul satu tempat di mahsyar. Maka itulah cara Nabi nak kenal. Nabi nak dapat cam mana umatnya, mereka-mereka yang adanya ghurrah muhajjalin di tubuhnya. Kesan-kesan anggota yang ketika di dunia dahulu mereka berwuduk dengan dilebihkan kawasan basuh. Jadi tuan-tuan, ini yang pertama daripada yang kedua. 2.1.
Wuduk yang terbaik itu adalah wuduk yang dilebihkan. Lebih yang pertama, dilebihkan kawasan basuh. Selain daripada itu, apa yang kita akan dapat di mahsyar? Satu lagi tuan-tuan, kita nak sebut. Ghurrah muhajjalin ni juga sebenarnya membasmi satu penyakit yang saya tak tahu kenapa sinonim dengan kita orang Melayu, iaitu penyakit was-was. Was-was ni tuan-tuan, kalau siapa biasa jumpa orang Arab, kalau di sini dia tak tahu lah. Tapi kalau kawasan saya tu banyak dia di Putrajaya, di Cyberjaya. Orang Arab tu memang orang yang memang boleh kata tak ada penyakit was-was ni. Kerana Arab ni terbalik kot. Arab ni ada yang mereka ni penyakit terlebih confident. Dia terbalik. Kita ni susah nak yakin jadi was-was. Arab ni terlebih yakin. Kadang tu yang jenis jahil-jahil tu, dia angkat takbir nak semayang. Oi, tengah berjalan dah angkat takbir dah. On the way dah angkat takbir. Kita angkat takbir kan dia berdiri kan. Berdiri tegak, berdiri betul, bawa angkat takbir. Allahu Akbar. Oh, ini jenis terlajak yakin. Tak berdiri lagi. Dah angkat takbir, terperanjat kita tengoknya kan. Ada ke Ustaz? Tengah on the way berjalan kaki itu dah angkat takbir dah. Nah itu Ustaz, jangan cari hukum. Memang tak ada sebenarnya. Itu jahil namanya. Ini tuan-tuan kan. Yang kita ni terbalik. Terlajak tak yakinnya. Sampai kan duduklah layan was-was. Tuan-tuan kena ingat was-was ni benda keji. Keji yang sama macam sihir. Kita kan memang sihir ni kita tahu benda tak elok, benda maksiat, sampai rosak akidah. Tapi masalah was-was pun sama Allah sebut dengan perkataan syar juga. Kejinya was-was ini dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Kejinya sihir dalam surah sebelum, iaitu surah Al-Falaq, wa min syarrin naffasati fil uqad. Itu ayat sihir itu sebenarnya. Dan melindunglah kamu daripada kejinya sihir. Yang dulu zaman Nabi kan, sihir zaman Nabi itu dengan cara ditiup pada tali yang dibuat simpul-simpul. Dan kalau baca dalam tafsir, ulama tafsir kata zaman Nabi dulu sihir itu dibuat tali panjang tu simpul jadi 10, jadi 12. Tiup sini sana sakit. Tiup sini sana menggelupur. Tiup sini sana terlentang. Jadi kalau kita kan sihir zaman kita ni mungkin caranya lain, tapi zaman Nabi dulu tiup kat tali orang tu sakit. Maka keji itulah yang Allah sebut kepada sihir, dan keji jugalah yang Allah sebut kepada was-was. Yang sepatutnya tak ada was-was dalam diri kita. Kita bila laluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah SWT. Sikit lagi kita sambung. Maka itulah lebih yang pertama, iaitu kawasan basuhan yang diistilahkan sendiri oleh Nabi SAW dengan Ghurrah muhajjalina min asaril wudu'. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh mandang ringan penyakit yang dikatakan was-was itu, kerana dia memang sepenuh daripada syaitan. Lagi-lagi kalau memang Nabi dah ajar pun caranya. Kalau kata berwuduk tu dilebihkan kawasan basuhan, maka tak ada dah sepatutnya terbasmi penyakit tersebut. Yang maknanya takut-takut kita sebenarnya sedang melayan bisikan syaitan, terutamanya kalau sampai ke tahap dijadikan was-was tu benda yang terlalu besar, sampai tak jadi kerja dia buatnya. Baik, kemudian terakhir tuan-tuan sekalian, bila kaitkan dengan wuduk, lebih jenis yang kedua ni adalah lebih pada bilangannya. Ini semua tahulah. Yang maknanya tuan-tuan, kalau tak ada rushing, tidak kita mengejar masa, kita wuduk tu biasa-biasa je, maka jadikanlah pada setiap basuhannya 3 kali. Yang mungkin kan pada kita selalu kita buat. Tapi jangan tak tahu tuan, ia juga perkara yang kadang tidak juga dijaga oleh sebagai kita. Ini terutama yang muda-muda lah. Anak-anak kita, cucu kita yang asal basah aja kan. Asal basah aja dah wuduk lah tu. Dan kan, ia juga benda yang besar. Dan ini dikaitkan dengan sifat Allah Ta'ala yang esa. Sampai Nabi sebut dalam hadis sahih, innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah Ta'ala itu sifatnya esa, dan Allah Ta'ala mencongkai bilangan yang ganjil. Maka ia juga berlaku pada setiap basuhan wuduk kita, tuan-tuan puan sekalian, disempurnakan dengan 3 kali pada setiap basuhan tersebut. Maka inilah apa yang sama-sama dapat kita kongsikan. Amalan yang tak ada apanya, pelik, dan memang itu kita dah buat tiap-tiap hari. Cuma sama ada jadi sempurna ataupun tidak sajalah. Terutamanya untuk mengejarkan keampunan dosa daripada Allah. Rupanya dalam berwuduk pun boleh dapat. Rupanya kita berwuduk nak semayang kan, tak terfikir ampun dosa pun. Berwuduk sebab nak baca Quran lah, ada ampun dosa juga. Dengan cara yang Nabi ingatkan, wuduk yang bukan sekadar diambil, tapi wuduk yang dilakukan dengan terbaik, dengan sebaik mungkin, seperti sabdanya wa ahsanal wuduk.
Dan itulah dapat kita kongsikan tadi, sama ada diperbaik wuduk dengan segalian sunat-sunatnya ataupun termasuk dengan tambahan yang patutnya kita jaga, iaitu kawasan basuhan dan bilangannya. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.